Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Adil Hidayat di rancangan Internet dan Anda, di mana dalam rancangan ini kita akan bincangkan topik-topik berkaitan dengan internet di Malaysia ni. Jadi anda sekarang sedang menonton episod yang kelima. Jadi sedar tak sedar dah 5 minggu kita bersiaran. Macam-macam topik yang kita dah bincangkan. Jadi topik perbincangan kita pada malam ni adalah peranan peranti dalam memberikan anda pengalaman digital yang terbaik. Jadi secara umumnya kita nak bersembang pasal peranti lah malam ni. Dan seperti biasa, sekiranya anda mempunyai sebarang soalan ataupun maklum malas yang ingin diberikan, anda bolehlah tulis di ruangan chat dan insya-Allah kami akan cuba untuk nak menjawab soalan-soalan anda. Jadi, untuk nak membincangkan topik kita pada malam ni bersama-sama dengan saya adalah Encik Effendi Johan dan beliau merupakan pengurus kanan bisnes pengguna dari U-Mobile ya. Ya. Okey, apa khabar tuan? Assalamualaikum. Baik. Terima kasih tuan sebab datang malam ni. Okey, okey, sebelum kita teruskan tuan-tuan, okey, kita start biasa dulu. Okey, saya nak minta boleh tak tuan perkenalkanlah diri dulu sikit kepada penonton kita. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Kita start dengan pengenalan dulu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Pertama sekali saya nak mengucap terima kasih kepada anda dan saya amat bersah hatilah kerana dijemput untuk menghadiri rancangan kita pada malam ini ya. Sedikit sebanyak pasal latar belakang saya bermula kerjaya saya dalam industri telekomunikasi ini dah mungkin lebih daripada 20 tahun yang lalu ya. Pada mulanya sebagai seorang jurutera telekomunikasi lah. Ya. Pada masa tu bagi saya mungkin kegunaan alat-alat peranti dan telefon bimbit mungkin masih baru ya kepada pengguna-pengguna di Malaysia. Jadi untuk separuh pertama kerjaya saya ada terlibat dengan pembangunan beberapa rangkaian 2G dan 3G di Malaysia dan juga beberapa projek-projek lain lah. Jadi sekarang di U-Mobile saya mengawasi kesemua penawaran jalur lebar yang disediakan oleh syarikat U-Mobile. Oh, 20 tahun lah. 20 tahun dalam industri itu adalah satu masa yang lama. Jadi tadi yang menarik saya dengar tadi tuan terlibat daripada rangkaian GSM lagi sampai ke 2G sampai ke 3G. Betul. Dengan pendek katanya setiap perubahan generasi itu tuan adalah tuan nampak sejarah dia tuan ikut. Betul. Oh, terbaik. Jadi ini membawa saya kepada soalan yang pertama. Tapi sebelum tu saya nak kena tanya satu soalan yang paling penting ni. Tak ada dalam skrip ni. Ya. Ada giveaway tak malam ni? Oh, malam ni setahu saya tak ada lah. saya kawan-kawan saya tanya, dia kata sebelum ni Selcom dah datang, Messi datang ni. Lepas ni tanya U-Mobile ada giveaway tak? Kita nak tanya soalan. Tak ada jugalah, tak apalah lain kali. Kita berkongsi maklumat malam ni. Kita berkongsi maklumat. Okey, jadi membawa saya pada soalan yang pertama untuk topik kita lah. Okey, jadi tadi tuan kata tuan dah memula dekat 20 tahun dulu kan. Jadi saya rasa mungkin adalah salah satu benda yang tuan boleh kongsikan dengan pengguna tu adalah sejarah ataupun evolusi telefon tu dan penggunaan telefon bimbit dekat Malaysia ni. Jadi kenapa saya tanya soalan ni? Sebab saya rasa mungkin orang muda zaman sekarang bila dia tengok telefon ataupun dia dengar perkataan telefon bimbit kan, dia ingat macam telefon yang sekeping kan. Dia tak tahu cerita dulu-dulu. Mungkin tuan boleh ceritakan. Boleh. Itu satu soalan yang bagus. Mungkin saya boleh bawa penonton-penonton kembali kepada zaman 1983 di mana mobile telefon bimbit pertama yang dicipta. Saya lahir 84. Itu sebelum zaman dia lahir. Sebelum lagi. Aduh ya Allah. Jadi masa tu model yang pertama adalah yang Motorola Dynatec 8000X ya. Kalau siapa yang ingat ataupun siapa yang pernah tengok gambar ni yang kita panggil brick phone, tu telefon batu-batu yang 4 segi besar tu ya. Jadi pada masa tu telefon bimbit tu memang satu benda yang mewah. Jadi yang menggunakannya biasanya adalah ahli-ahli perniagaan lah. Tapi inovasi telefon bimbit ni telah membuka banyak benda-benda baru ya. Kerana sebelum tu para pengguna bila mereka nak membuat panggilan telefon, mereka terpaksa menggunakan talian tetap ataupun terpaksa cari pondok-pondok telefon yang di tepi-tepi jalan ya. Jadi pada pendapat saya perkembangan utama atau yang pertama yang besar dalam evolusi mobile telefon ni adalah apabila teknologi itu sendiri berubah daripada teknologi analog kepada teknologi digital ya, dengan pelancaran network generasi kedua lah, GSM 2G ya. Bila 2G ni diperkenalkan, banyak ciri-ciri baru yang keluar ya. Antaranya adalah kualiti suara yang lebih baik dan juga kebolehan untuk menghantar pesanan teks ringkas atau SMS ya. So, itu memang benda baru pada waktu itu. Pada masa yang sama, reka bentuk mobile telefon tu dah bertukar daripada macam batu bata yang besar tadi tu dah menjadi semakin kecil, kita boleh letak dalam poket ya. Dan jadi dah jadi makin menariklah macam-macam warna ya. Jadi dengan evolusi yang ini
ramai pengguna dah mula tertarik dengan teknologi ni, dengan inovasi ni. Jadi dah mula permintaan tu semakin banyak. Okay. Jadi bila permintaan tu dah semakin banyak, maka syarikat-syarikat telekomunikasi pun mulalah melabur lebih banyak untuk memastikan liputan network mereka ke seluruh negara ada jadi lebih baik kan, dengan melabur lebih banyak pencawang-pencawang network untuk memberi jaringan yang lebih baik. Ya. Jadi untuk syarikat telekomunikasi macam U-Mobile dia akan sentiasa untuk mengupdate teknologi itu sendiri mengikut generasi teknologi telefon bimbit yang terbaru. Macam tadi kita mula daripada 2G, betul, 3G, 4G dan sekarang kita dah diambang 5G. Betul. Ya. Jadi perubahan seterusnya yang agak ketara adalah apabila telefon bimbit itu atau alat peranti itu sudah ada kebolehan untuk mengakses internet. Jadi ini adalah di mana kita sekarang ni lah, di mana kita menggunakan alat peranti kita untuk semua aktiviti kita ya. Mengakses perkhidmatan email, melayari sosial media, menghantar pesanan-pesanan segera kan, benda-benda macam tu. Nak bayar pergi kedai pun kita pakai alat-alat peranti kita, betul tak? Betul. Jadi Adil, pada pendapat saya lah, inilah antara sebab kenapa saya rasa industri ni memang agak menarik. Sebab teknologi itu memang sentiasa berubah dengan segera ya, macam-macam benda baru, betul. Cepat, dan memang kita kena keep up lah macam-macam benda baru yang diperkenalkan. Bagi saya mungkin tak ada siapa lah mungkin boleh ramal macam mana bentuk alat peranti itu nanti di masa depan. Mungkin satu yang kita pakai kat baju ke apa, saya pun tak tahu. Betul. Tapi yang pasti skop teknologi ni memang besar, dan bagi saya memang tak ada apa yang tak boleh dicapai melalui teknologi yang ada sekarang ni. Oh, menarik. Itu dia jawapan yang memang orang kata berpanjang lebar dan cukup mendalam. Tapi itulah silap kalau kita ada telefon tu boleh tunjuk tu yang best. Betul. Itu memang susah lah, barang-barang yang susah nak jumpa dah Kalau sekarang. tadi tuan kata dulu telefon bimbit dia mula boleh disimpan dalam poket, tapi sebenarnya dulu ada dia pegang macam tu nak tunjuk kan, belagak kan macam. Itu adalah satu kemewahan yang siapa pakai telefon bimbit tu kira. Betul. Dia macam bag bimbit. Macam aduh. Lepas tu saya ingat yang telefon yang pertama yang antara yang paling menarik tu yang dia kata Motorola StarTAC yang boleh kepit tu. Ya, betul. Masa time tu semua orang kepit kat baju. Kita tengok tu. Betul. Tiba-tiba kan. Okey, jadi kita bercakap banyak pasal telefon bimbit kan. Okey, sekarang ni saya nak tanya untuk soalan yang seterusnya pula kan. Jadi kalau kita tengok di pasaran tu, dia ada bermacam-macam jenis telefon bimbit di pasaran ni. Bermacam jenis model, berbagai jenis penggunaan. Lepas tu daripada segi harga pun berbeza-beza. Betul. Mungkin tuan boleh kongsikan apa dia faktor-faktor ataupun ciri-ciri yang boleh diperhatikan oleh pengguna ni sebelum membeli telefon bimbit yang bersesuaian dengan mereka tu. Betul. Macam Adil cakap tadi lah, memang banyak pilihan yang ada di pasaran ya. Mungkin untuk para pengguna yang nak mencari telefon bimbit atau alat peranti yang baru, mungkin bagi saya faktor pertama yang perlu dipertimbangkan adalah mungkin sistem operasi alat peranti itu sendiri. Ya. Jadi sistem operasi ni akan menentukan apakah pilihan-pilihan yang ada untuk pengguna itu di pasaran ya. Okay. Macam yang kita tahu buat masa sekarang ni sistem operasi yang paling popular adalah Android. Betul. Dan juga iOS. Tuan Pro yang mana? Saya memang dari dulu iOS. Oh, okey, segeng. Kan. Jadi selain sistem operasi, saya rasa faktor yang seterusnya perlu dipertimbangkan oleh pengguna adalah apakah kegunaan alat peranti itu untuk pengguna itu sendiri. Okay. Jadi banyak feature-feature yang ada dekat alat peranti ni. Mungkin screen size ataupun quality kamera dan juga jangka hayat bateri, ya. Benda-benda macam tu perlu dipertimbangkan. Saya bagi contohlah, kata iPhone 13 Pro Max yang terbaru ni kan. Macam itu quality kamera dia memang teramat bagus, hampir sama dengan kualiti kamera DSLR. Ni kalau geng-geng Android dengar ni. Tu kan. Contoh. Contoh. Ya. Jadi kalau katakan pengguna tu seorang fotografer atau jurugambar, jadi mungkin idea untuk memiliki handphone ni ada satu idea yang baik untuk dia. Betul. Sama juga kalau macam kata pengguna yang biasa yang suka nak menonton video atau menonton siri-siri TV melalui alat peranti dia. Jadi mungkin dia boleh mempertimbangkan ciri-ciri seperti resolusi skrin ataupun dan juga mungkin bateri hayat yang panjang lah, so dia boleh layan cerita tu lama-lama kan sampai habis. Jadi macam mana pun saya nak juga
tegaskan sini, mungkin banyak phone-phone yang baru ya ada kebolehan untuk mengakses teknologi-teknologi baru. Macam saya cakap tadi, teknologi kan sentiasa berubah. Jadi banyak ciri-ciri baru diperkenalkan. Dan seperti biasa, ciri-ciri baru ni biasanya akan sampai kepada alat-alat peranti yang lebih baru lah. Ya. Contoh, pengguna itu mungkin dia tak dapat mengakses feature yang terbaru macam carrier aggregation. Di mana ini dapat membantu kelajuan internet itu menjadi lebih bagus dan lebih baik. Kalau dia masih menggunakan alat peranti yang mungkin dah lapuk atau yang dah lama, yang dah tak support feature-feature baru ni. Jadi itu mungkin antara benda-benda yang kita kena tahu. Tapi saya nak juga bagi tahu, walaupun alat-alat peranti yang baru ni semua menggunakan chipset baru, komponen-komponen baru kan, tapi sebenarnya tak semestinya semua orang perlu ada alat peranti yang paling canggih. Betul tak? Pasal sebenarnya model-model alat peranti yang di pertengahan sekarang ni sudah ada ciri-ciri yang cukup kuasa untuk para pengguna guna pada zaman sekarang. Sebabnya ada satu ialah model-model yang utama dari tahun-tahun, kata 1 tahun atau 2 tahun yang lepas, ciri-ciri utama daripada model-model yang tinggi ni dia dah diturunkan kepada model-model pertengahan. Alat-alat peranti yang baru ni. Jadi saya bagi contoh lagi, kata kalau kita tengok kebolehan untuk mengecas wireless atau wireless charging, ataupun kamera yang berbilang-bilang kanta, berbilang lensa tu kan. Kalau dulu, kalau kita nak feature-feature ni, kita kena beli yang paling mahal atau yang paling utama. Kita panggil flagship lah. Flagship lah. Tapi sekarang benda-benda tu dah jadi biasa dekat model-model yang sederhana ni. Feature umum orang kata. Feature umum, betul. Dah jadi benda biasaan. Jadi secara kesimpulannya memang banyak pilihan, macam ada cakap tadi. Memang banyak pilihan, jadi yang pentingnya pengguna itu kena tahu apakah ciri-ciri yang penting untuk diri dia, apakah kegunaan yang dia akan gunakan alat peranti itu untuk. Jadi ini akan memastikan penggunaan alat peranti itu akan menjadi lebih menyeluruh untuk diri dia. Betul. Banyak kalau nak kita bezakan, dulu kalau kita dengar smartphone saja. Betul. Sekarang ada gaming phone lah, macam-macam. Betul. Ada telefon untuk ambil gambar macam tu orang kata tadi. Ya, betul. Okey, sambil-sambil tu kan, saya pun terfikir juga, saya mungkin tambah sikit kan. Bila tuan kata, okey, satu kita beli telefon berdasarkan keperluan kita. Satu lagi mungkin benda yang mereka kena fikirkan juga adalah, bila kita beli telefon tu, dia kena ada plan yang bersesuaian juga. Sebab saya perasan ada juga orang komen yang kata kita beli phone mahal tapi kalau macam jumlah data tak mencukupi dan sebagainya, dia akan mengganggu kita untuk nak merasai lah sepenuhnya orang kata keupayaan telefon tu. Betul. Antara salah satu lah. Okey. Jadi bila kita dah bercakap pasal telefon ni, sudah semestinya kita kena bercakap pasal dia punya plan telefon tu pula. Jadi ini membawa saya pada satu soalan yang seterusnya ni. Okay, tapi sebenarnya saya kena minta maaf tau, sebab soalan ni saya dah tanya tau kepada rakan-rakan telco sebelum ni. Tapi memandangkan soalan ni dia memang popular, tapi saya kena tanya balik. Jadi ini berkaitan dengan plan yang ditawarkan. Okay, itu plan yang kata apa, pasca bayar ataupun postpaid, dan juga plan prabayar ataupun prepaid. Jadi ada orang dekat luar sana dia kata macam ni. Dia kata sekiranya saya mendaftar plan pasca bayar ni, maka saya akan dapat servis yang lebih elok berbanding dengan orang-orang yang daftar plan prabayar, prepaid. Lepas tu, ini kalau kita bercakap ni bukan dari segi kota tau, maksudnya dari segi yang menyeluruh. Jadi adakah benda ni betul ataupun cerita dongeng? Okey, sebenarnya daripada segi network atau teknologi itu, akhirnya semua sama ada kita ada prabayar atau pasca bayar ya. Jadi yang penting pelan-pelan yang dipilih oleh pengguna itu kenalah bersesuaian dengan gaya hidup dia. Right? Sebenarnya banyak pelan-pelan yang di offer oleh pihak-pihak syarikat telekomunikasi ni. Jadi pihak pengguna itu dia mungkin kena belajar sikit atau memilih supaya dia study sikit apakah pelan yang paling sesuai dengan gaya hidup dia. Ya. Contoh macam kata prabayar atau pasca bayar ya, dan harga pun berlainan ya, dan kebanyakan memberi data atau kuota yang berlainan. Jadi benda-benda ni kita kena tahu. Tapi dari segi network itu semua samalah, tak ada beza kan. Cuma kemudahan yang diberi itu berlainan. Kemudahan yang diberi itu berlainan. Ya, betul. Jadi macam contoh kata dekat U-Mobile kita ada macam-macam plan juga. Contoh kalau kita tengok satu plan saya bagi contoh U25 daripada U-Mobile. Dia ni adalah plan prabayar yang memberi kelajuan yang lebih selama 30 jam
kepada ke tahap maksimum lah, ke tahap yang paling tinggi apa boleh digunakan dengan harga RM20 saja. Jadi mungkin untuk orang yang bajet dia macam tu, ini satu plan yang sesuai untuk dia. Okey, sebelum kita teruskan tuan, kita nampaknya ada komen ya. Mari kita tonton komen daripada penonton. Ya. Okey. Ini daripada Encik Azri Aziz. Kenapa kadang-kadang bila saya duduk dalam bilik ada line, tapi bila bangun terus tak ada line? Jarak tak sampai 1 meter pun tiba-tiba line boleh hilang. Soalan yang menarik ni. Okey. Pertama sekali saya nak minta maaf lah dengan Azri Aziz ni kalau mungkin tidak pengalaman dia kurang memuaskan. Tapi sebenarnya mungkin secara general ya saya jawab pasal pun kita mungkin kena menyiasat lebih tahu apa punca-punca dia. Tapi sebenarnya ada beberapa faktor yang boleh menyebabkan pengalaman atau jaringan tu menjadi baik atau tidak baik. Antaranya mungkin faktor bangunan tu sendiri, atau kalau kata kita dikelilingi oleh banyak konkrit ataupun lokasi pengguna itu sendiri. Ini adalah antara faktor-faktor yang mungkin menyebabkan jaringan tu jadi baik atau tidak. Ya. Jadi untuk kes Cik Azri ni mungkin kalau saya mungkin dia bolehlah melaporkan kepada pihak U-Mobile ataupun perkhidmatan pelanggan U-Mobile untuk meminta bantuan. Saya pasti mereka semua akan cuba sebaik daya untuk menolong. Tapi sebenarnya kadang-kadang saya perasan juga memang betul tau isu daripada segi kedudukan kita pada waktu tu, sama ada dinding ke, ada kaca ke, pintu terbuka atau pintu tertutup, semua tu memainkan peranan. Betul. Tapi kadang-kadang bila kita fikir kenapa duduk kat ruang tamu internet laju, pergi kat dapur internet tak laju, ada macam-macam faktor kan. Okey, jadi kalau berbalik kepada soalan kita sebelum kita ambil soalan seterusnya daripada penggunaan. So berbalik kepada yang tadi soalan awal tu, bila kita bercakap tentang plan pasca bayar dengan plan prabayar ni kan. Jadi maksudnya memang tak ada langsung perbezaan daripada segi quality service tu. Ya, betul. Jadi kalau saya kata macam ni, kalau saya daftar satu plan prabayar ataupun postpaid yang paling mahal, kalau saya nak bandingkan dengan plan pasca bayar yang murah, maka yang daftar yang lagi mahal tu akan dapat servis yang lebih elok lah. Bukan servis, kelebihan daripada segi lebih elok, kota dan sebagainya. Betul. Jadi ciri-ciri yang berlainan ya, berbanding dengan plan tu dan harga plan tu. Maksudnya tak ada dibezakan pemberian servis tu daripada segi postpaid ataupun prepaid. Tidak. Okey, jadi itu jawapan dia. Sebab ramai yang kata saya register postpaid dapat lebih, saya register prepaid tak dapat. Okey. Jadi ini membawa saya kepada soalan yang seterusnya lah kan. Jadi tadi kita bercakap pasal pelan-pelan telefon semua ni kan. Jadi saya perasan kalau kita tengok kan, ada ramai lagi orang di luar sana yang masih lagi menggunakan sambungan internet dekat rumah mereka tu daripada sambungan internet daripada telefon tu sendiri. Jadi dia menggunakan sambungan internet dekat telefon tu sebagai orang kata apa, internet utama ataupun sambungan utama untuk kegunaan harian dekat rumah. Betul. Okey, jadi adakah membadai untuk nak menggunakan sambungan internet daripada telefon tu ataupun pelan dengan ada dekat telefon tu, ataupun ada orang kata pelan-pelan lain yang lebih bersesuaian? Bagi saya soalan ni ia benarnya bergantung kepada kegunaan internet pengguna itu di rumah ya. Maksudnya apakah ciri aktiviti utama yang digunakan bila dia menggunakan internet. Dan juga antara faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah berapa ramai orang ada di rumah tu. Kalau ramai orang, dan juga berapa banyak alat peranti ada di rumah tu. Mungkin kalau terlampau banyak ada impact dia. Mungkin nak kongsi sedikit macam sejak inisiatif jendela ni dilancarkan memang betul jaringan-jaringan telefon mudah alih dan internet mudah alih ni memang semakin baik ya. Memang ketara kita boleh nampak perkembangan dia. Tapi macam saya cakap tadi, ada beberapa faktor lah yang memainkan peranan daripada segi pengalaman internet kita. Sama ada faktor fizikal, sama ada kita di kawasan terpencil ya, ataupun faktor bangunan, konkrit yang mungkin. Sebentar tuan, sebelum kita teruskan, kita ada komen lagi daripada penonton. Laju komen ni. Banyak komen. Nanti kita sambung balik. Ni komen seterusnya daripada Puan Salma Muhammad. Dia kata, mendapat peranti terkini memang bagus, tapi selalunya mahal. Ada solution untuk rakyat tak? Ada solusi untuk rakyat tak? Oh, soalan. Ini soalan YB. Ini soalan yang bagus daripada Cik Salma ya. Memang benar, alat peranti ni kita ada banyak pilihan macam kita cerita tadi, dan harga pun harga berlainan ya. Tapi sebenarnya mungkin saya nak kongsi sikit, ramai yang tak tahu ya. Kerajaan Malaysia ada bekerjasama dengan syarikat-syarikat telekomunikasi di Malaysia ni untuk melancar pakej peranti, dipanggil pakej peranti keluarga Malaysia. Pakej peranti keluarga Malaysia. Jadi pakej peranti keluarga Malaysia ni
Dia untuk memberi rakyat kebolehan untuk membeli alat-alat peranti 4G dengan harga yang berpatutan, dan juga ada yang sampai percuma. Ya, jika ini digabungkan dengan plan-plan pascabayan tertentulah. Jadi untuk Cik Salma tadi saya cadangkan, kalau untuk U-Mobile, untuk boleh melayari laman web U-Mobile di u.com.my untuk belajar lebih sikit tentang plan-plan pakej peranti keluarga Malaysia ni. Menarik. Okey, kita ada komen yang seterusnya ni tuan. Okey, komen seterusnya daripada penonton. Okey, daripada Cik Amiruddin Azran. Okey, dia kata, perlu ke saya tukar phone saya kepada phone 5G? Okey, minta maaf, saya tak tengok. Okey, perlu ke saya tukar phone saya kepada phone 5G sambil menunggu pelancaran rasmi 5G di seluruh negara? Macam mana kalau saya tidak mampu untuk beli phone 5G? Soalan yang menarik ni tuan. Ini memang soalan 5G ni memang selalu di kepala ramai orang. Betul. Okay, untuk menjawab soalan Cik Amiruddin, mungkin Cik Amiruddin, kalau kegunaan dia untuk macam sebenarnya kegunaan kalau apa yang kita nak guna sekarang ni macam untuk melayari laman web, untuk streaming, untuk mungkin tengok YouTube Adil ke, atau untuk gaming ke, sebenarnya teknologi 4G tu dah cukup. Betul. Ya. Teknologi 5G ni sebenarnya kebolehan dia apabila kita pergi ke industri-industri tertentu, sama ada industri otomotif, industri perkilangan, pertanian. Jadi manfaat 5G ni dibina untuk lebihnya ke industri-industri seperti itu. Jadi mungkin buat masa ini tak perlulah untuk segera membeli telefon 5G. Mungkin kalau tunggu sekejap, mungkin masa tu harga pun dah turun mungkin, dan banyak model-model baru yang boleh diperkenalkan nanti untuk Amiruddin, Cik Amiruddin tadi. Tapi saya terfikir tadi yang kita kata pakej peranti tu kan, pakej peranti keluarga Malaysia kan, dia tak termasuk lagi telefon 5G ya? Kan termasuk dah? Belum kan? Lagi. Banyak model-model yang ada. Tapi sampai 4G je kan? Saya kena cakap ni, kata minta kerajaan kita tukarlah bubuh 5G sekali ya. Orang kata bersedia menunggu. Okey, menarik tu macam-macam. Okey, jadi kita patah balik kepada soalan kita tadi tu. Adakah kita masih sesuai lagi menggunakan telefon bimbit tu untuk penggunaan internet di rumah? Okey, kembali ke soalan tadilah. Jadi macam saya cakap tadi, di rumah ni bergantung beberapa faktor lah, sama ada berapa ramai orang di rumah, berapa banyak alat peranti, ya. Jadi jika dan faktor-faktor macam internet mudah alih ni, banyak faktor-faktor yang mungkin mengganggu pengalaman kita, right? Jadi untuk pengguna-pengguna yang mungkin ada pengalaman yang kurang baik, boleh mempertimbangkan untuk melanggani perkhidmatan jalur lebar home broadband ni lah. Jalur lebar tetap dia panggil. Jalur lebar tetap, betul. Saya pun kena tersasul. Banyak. Tapi nak juga saya jelaskan di sini ya, melanggani jalur lebar tetap ni mungkin tak semestinya cukup ya. Kita kena juga tahu bahawa ada banyak perkakasan internet yang ada, antara komponen-komponen perkakasan terlibat bila kita melayani jalur lebar ni ya. Seperti router contohnya. Jadi router ni memainkan peranan yang amat penting. So kadang-kadang kalau router yang digunakan tu adalah router yang mungkin agak murah ke, ataupun router yang lebih lama. Betul. Jadi dia macam telefon bimbit atau alat peranti tadi, mungkin dia ciri-ciri terbaru dia tak ada. Ya, macam contoh saya kata Wi-Fi 6, Wi-Fi 6, right? Betul. Kalau router tu hanya support Wi-Fi 5, mungkin dia tak boleh untuk digunakan dengan alat-alat peranti kita yang baru yang boleh menampung Wi-Fi 6. Jadi pengalaman dia pun dah kurang lah. Kita tak dapatlah memiliki pengalaman yang sepenuhnya kerana router satu tu. Betul. Okey, jadi saya rasa sebab kita pun ada dalam 2 minit lagi saja dalam rancangan ni, saya rasa saya boleh bagi satu soalan yang terakhir lah untuk tuan-tuan. Jadi tadi kita bercakap pasal plan broadband, kata home broadband, saya pun dah tersasul. Broadband daripada mudah alih dan juga fixed broadband, maksudnya fiber optik kan. Jadi saya fahamkan pihak U-Mobile ada menawarkan dua-dua jenis plan ni kan. Jadi mungkin tuan boleh terangkan sedikit lah sebagai penutup tentang plan yang disediakan oleh pihak U-Mobile ni. Dari pihak U-Mobile, kita memang ada sediakan plan Ultra Unlimited Wireless Broadband. Ultra Unlimited? Dan juga Ultra Unlimited Home Broadband. Jadi untuk wireless wireless broadband dan juga home broadband ya. Jadi plan-plan kita bila digabungkan dengan plan-plan pasca bayar tertentu, pihak pengguna boleh mendapat diskaun sampai 50%. Jadi memang
berbaloi lah kalau bagi saya. Cakap yang pasal 50% tu saya kena cerita tu kepada semua orang ni yang kata plan 1 gigabit per second kan. Ya. 1 gigabit per second pada harga RM145.50. Betul. Yang tu Daripada dengan 299 dia jadi satu. daripada 299 turun kepada RM149.50. Murah betul. Ya. Tapi dia kena register plan lah, maksudnya salah satu plan yang kata unlimited hero, kata Ya, dia unlimited hero kena 99. digabungkan dengan Kena pasal bayar yang tertentu lah, yang plan-plan tertentu. yang spesifik. Oh, dahsyat tu. Okey, jadi selain pada tu saya sama itu saya nak tanya jugalah sedikit dengan tuan. Daripada segi penggunaan VoLTE dan VO Wi-Fi, adakah boleh digunakan dengan plan PU mobile? Boleh. Ya. Maksudnya Memang. untuk pengguna iPhone sendiri boleh Boleh. Ya. Sebab hari itu ada ditanya kepada saya, dia kata ada setengah-setengah mungkin ada setengah-setengah telco tu benda tu hanya berkeupayaan digunakan pada plan-plan pada telefon lain, tak termasuk pada iPhone. Ada setengah yang dia kata hanya mungkin ada VoLTE, tak ada VO Wi-Fi. Alat peranti tu mainkan peranan. Penting. Okey tuan, nampaknya kita dah selesai untuk episod kali ini. Kita dah habis masa ni. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan kerana sudi datang pada malam ni. Terima kasih. Terima kasih banyak. InsyaAllah lepas ni kita datang jemput lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah dia, kita dah sampai ke penghujung episod kali ini. Jadi saya berharap apa yang disampaikan pada malam ni mendatangkan manfaat kepada anda semua. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada episod yang sama di minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Dan kami dari studio ingin mengucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, jumpa lagi.